maka dialami oleh golongan remaja yang memasuki usia akil balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nur Afifah binti Wan Jahis. Tajuk yang diberi kepada saya adalah perkembangan fizikal remaja perempuan. Untuk perkembangan fizikal remaja perempuan, pertama sekali, remaja perempuan akan mengalami menarkik, iaitu menstruasi pertama. Menstruasi pertama adalah kedatangan haid untuk pertama kali. Hal ini menunjukkan bahawa remaja tersebut telah memasuki usia puberti. Kedua, remaja perempuan akan mengalami pertumbuhan rambut-rambut pubis, iaitu rambut-rambut kemaluan serta rambut-rambut ketiak. Ketiga, remaja perempuan akan mengalami pembesaran buah dada dan pembesaran pinggul. Seterusnya, remaja perempuan juga akan mengalami pertambahan berat badan dan pertambahan ketinggian yang dipengaruhi oleh kematangan seksual. Walau bagaimanapun, perkembangan remaja perempuan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, iaitu faktor gizi dan faktor genetik. Gizi ialah pengambilan makanan seimbang pada setiap hari. Pengambilan makanan seseorang itu mempengaruhi perkembangan fizikal mereka. Sebagai contoh, sekiranya seseorang remaja itu mengambil nutrien yang mencukupi, seseorang itu akan mengalami pertambahan ketinggian dengan baik. Selain itu, faktor genetik juga mempengaruhi perkembangan fizikal seseorang. Sebagai contoh, sekiranya seseorang itu dilahirkan dalam keluarga yang mempunyai genetik berbadan besar, kemungkinan besar dia juga akan mempunyai badan yang besar. Walau bagaimanapun, remaja perempuan tidak perlu malu atau segan sekiranya mereka mengalami perkembangan fizikal, kerana semua remaja akan mengalami fasa tersebut. Hai, nama saya Yashira binti Azam. Jadi saya akan bercakap tentang kitabul haid dan akil balik. Apakah itu akil balik? Maksud akil balik adalah peringkat permulaan sistem pembiakan menjadi matang. Organ seks mula menghasilkan sel pembiakan dan hormon seks. Bilakah akil balik akan datang bagi lelaki dan perempuan? Bagi perempuan, akil balik akan datang antara 10 hingga 12 tahun. Bagi lelaki adalah 14 sehingga 17 tahun. Perempuan akan mula didatangi haid apabila mencapai umur akil balik. Haid ialah peluluhan lapisan dinding uterus dan darah yang mengalir melalui faraj. Kitar haid pula ialah siri perubahan yang berlaku pada dinding uterus dan ovari, melibatkan pembentukan dan pembebasan telur yang matang. Kitar haid dikawal oleh otak dan sistem endokrin yang membebaskan hormon. Perempuan normal mengalami kitar haid kira-kira 28 hari dan berbeza-beza mengikut individu. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kitar haid seperti pengambilan nutrien, perubahan berat badan secara mendadak, perubahan emosi dan tekanan mental. Berikut adalah menunjukkan fasa-fasa dalam kitaran haid. Pertama ialah fasa haid. Kedua adalah fasa pemulihan lapisan uterus. Ketiga adalah fasa pengovulan dan keempat adalah fasa perhaid. Pada hari pertama hingga ke hari kelima,
adalah fasa haid di mana lapisan dinding uterus, salur darah dan ovum yang tidak tersenyawa terluluh dan disingkirkan apabila haid bermula. Pada hari ke-6 hingga hari ke-11 adalah merupakan fasa pemulihan di mana dinding uterus dibina semula dan menebal. Salur darah pada dinding uterus mula terbentuk dan bersedia untuk menerima penyempilan sel yang telah disenyawakan. Hari ke-12 sehingga hari ke-17 adalah fasa subur. Ovum dibebaskan dari ovari pada hari ke-14, kitar haid pengovulan. Dinding uterus dan salur darah terus berkembang. Jika ada sperma, persenyawaan mungkin berlaku. Dan akhir sekali, pada hari ke-18 sehingga hari ke-28 adalah fasa prahaid, di mana dinding uterus terus menebal dan kaya dengan salur darah. Jika berlaku persenyawaan, penempelan embrio akan terjadi di dinding uterus. Kitar haid berulang semula sekiranya persenyawaan tidak berlaku. Okey, sekarang semua sudah faham apakah itu akil balik dan kitaran haid? Okey, jadi kita sebagai seorang perempuan hendaklah menjaga kebersihan diri apabila sudah akil balik. Kerana apa? Kerana penjagaan kebersihan diri semasa haid adalah sangat penting bagi memastikan sistem pembiakan kita tidak dijangkiti mikroorganisma seperti virus, kulit dan bakteri. Oh yeah. Kita perlu terima diri kita seadanya. Walaupun ia nampak klise, tapi inilah perkara pertama yang kita perlu buat supaya kita rasa lebih yakin terhadap diri kita sendiri. Tetapi terima diri kita seadanya bukannya bermaksud kita tak berusaha untuk mendapatkan bentuk badan yang ideal ataupun tubuh badan yang sihat. Kita perlu juga berusaha untuk menjaga tubuh badan kita supaya kita boleh menikmati kehidupan yang lebih sihat dan kita akan berasa lebih menghargai diri kita sendiri. Kita jangan peduli apa orang kata terhadap kita. Kita cuma abaikan kata-kata orang kerana dalam dunia ni setiap manusia tak sempurna. Kalau boleh, kita ambil puja-puja yang baik tentang diri kita sendiri.
kadang mandi kena. That's mean adik perlu mandi dengan secara betul dan menggunakan sabun mandi, dan perlu menyintai di bahagian yang mudah berpeluh seperti ketiak, jelapa, tekuk dan sebagainya. Tips gunakan deodorant. Adik-adik boleh menggunakan apa-apa jenis deodorant seperti spray atau apa-apa, sebab deodorant ini akan membantu mengurangkan dan menghilangkan bau kaki. Ketiga adalah sembur minyak wangi pada titik tadi, kerana menyembur minyak wangi dengan secara betul dapat mengekalkan aroma wangian dengan lebih lama. Adik-adik perlu menyembur minyak wangi pada titik nadi pada tubuh, iaitu tengkuk, pergelangan tangan dan sebagainya. Adik-adik tidak suka menggunakan minyak wangi, so adik-adik boleh sapu kaki atau menggunakan pelembap pada kulit. Adik-adik boleh menggunakannya selepas mandi. Adik boleh sapu pelembap ataupun krim beraroma pada titik nadi pada tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Amira Syuhada binti Zaidi dan nombor kad matrik saya ialah AA200269. Jadi bagi video ini saya akan mengulas tentang isu penampilan diri dan saya akan berkongsikan 2 tips penting bagaimana untuk kita menjaga penampilan diri agar kelihatan cantik dan menarik. Jadi tips yang pertama ialah menjaga kebersihan diri. Penampilan yang bersih dan rapi akan membuatkan orang sekeliling berasa selesa apabila berada dekat dengan kita, dan mereka juga akan berasa lebih tertarik untuk mengenali kita dan mendekati kita. Hal ini demikian kerana sudah menjadi lumrah manusia menyukai sesuatu yang cantik, bersih dan oleh itu, kita haruslah menjaga kebersihan diri dengan cara memberus gigi secara teratur, mandi dan memakai pakaian yang bersih. Memberus gigi secara teratur sekurang-kurangnya 2 kali sehari. Tips yang kedua ialah memakai pakaian yang rapi. Pakaian yang bersih sahaja tidak mencukupi jika pakaian tersebut tidak disetrika atau dengan arti kata lainnya, tidak digosok. Jika kita memakai pakaian yang berkedut, ia akan meninggalkan pandangan negatif orang sekeliling terhadap diri kita. Mereka akan menyangka bahawa kita ni seorang yang pengotor, pemalas, tidak berdisiplin. Yes. Jadi, ia juga akan menentukan identiti kita di mata orang. Jadi kesimpulannya, jika kita hendak kelihatan cantik dari dalam dan luar, kita kena belajar untuk menyayangi diri kita sendiri dahulu. Jangan takut kalau kita ni berbeza daripada orang lain. Jangan rasa macam kita ni ada kekurangan, kelemahan, sebab setiap orang tu unik dan ada kelebihan masing-masing. Itu sahaja daripada saya.